Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Cikgu Najwa Berkongsi. Hari ini saya berada di tepi Sungai Perak. Petang ni saya nak ambil kesempatan untuk menerang sikit tentang menthol crystal, penggunaan menthol crystal, sebab ada orang yang bertanya saya tentang tata cara penggunaan menthol crystal dan kegunaan-kegunaan dia. Jadi petang ni insya-Allah kita akan kongsikan serba sedikit tentang menthol crystal. Jadi kepada yang pertama kali menonton, mohon subscribe saya dan terima kasih kerana bantu saya dengan subscribe. Dan boleh juga tekan like, tekan butang loceng, dan boleh juga share ya, kerana niatnya adalah untuk berkongsi. Okey, sama-sama kita mempelajarinya. Okey, menthol crystal ni kita gunakan untuk membuat berbagai-bagai produk. Antaranya kita gunakan untuk dimasukkan dalam minyak urut, shampoo, ubat gigi, dan juga makanan pun ada, seperti gula-gula yang ada rasa sejuk-sejuk tu ya. Jadi apabila kita membeli menthol crystal ni, kita kena pastikan dulu jenis menthol crystal yang nak kita beli tu untuk kita guna untuk apa ya. Jadi contohnya yang ada dengan saya sekarang ni ya, saya tunjuk dulu. Baik, ini adalah menthol crystal keluaran Green Herbology, 100% pure menthol. Jadi kita boleh tengok dekat situ kegunaan-kegunaan dia di sini. Dia adalah strong cooling sensation, natural minty flavor fragrance, can be irritate to skin and eyes. Jadi kalau dia boleh merengsa kepada kulit dan juga mata, maka penggunaannya kenalah berhati-hati. Relieve mild pain, itching, skin and scalp. Reduce excess sebum and oily skin, scalp and hair. Jadi maknanya boleh digunakan dalam shampoo untuk kita mengurangkan minyak berlebihan di kulit kepala kita. Lepas tu soothes irritation and redness, improve hair growth. Boleh juga improve hair growth, maknanya membantu dalam pertumbuhan rambut ya. Dan juga ease headache. Jadi kalau sakit kepala, kita boleh larutkan sedikit di dalam air panas. Lepas tu kita inhale. Jadi dia ada bau macam Vic. Benda-benda yang macam tu lah. Bila kita hidu Vic, misalnya kita ada rasa macam bau mentol, dia merangsang sikit ya. Jadi yang ni memang saya beli khas untuk cosmetic grade lah, bukan untuk food grade, bukan untuk makanan. Kalau kita nak buat untuk bubur dalam gula-gula, maka kita kena beli yang food grade. Dan bila kita nak guna, make sure kita baca dulu benda yang kita beli tu. Jangan kita terus, okey, bila kita dengar penerangan, orang kata bubur 5%, 10%, tapi yang kita beli tu kita tak pasti. Jadi macam kat sini, yang saya beli ni memang dia benarkan ya, use level ialah 0.2 hingga 10% depending on application, bergantung pada apa yang kita nak guna. Okey, contohnya add to oil and cream face. Sebab saya beli memang untuk buat minyak dan juga krim, bukan untuk buat ubat gigi, bukan nak masuk dalam mulut ya, bukan nak buat untuk gula-gula. So yang saya beli ni adalah betul-betul cosmetic grade. Kita ada 100% dekat situ, natural 100%, non-GMO, vegan. Pada puan yang bertanya tadi ya, itulah saya nak pesan. Bila kita nak buat satu produk, make sure kita baca dulu bahan mentah yang kita beli. Sebab kita tak mahu, kerana kita tonton video tu kata 5%, 10%, 2% semua. Lepas tu kita anggap semuanya sama. Padahal setiap barang, dia ada kandungan tertentu. Jadi kita baca dulu dekat bahagian description produk yang kita beli tu, barulah kita akan pastikan berapa persen kita nak buat. Lepas tu ada yang tanya pula, maksud persen tu macam mana? Okey, maksud persen tu macam ni. Katalah saya nak guna menthol crystal saya ni pada kadar 10%, sebab saya nak betul-betul sejuk, minyak yang saya keluarkan tu nak betul-betul sejuk, maka saya ambil 10% daripada keseluruhan bahan. Katalah saya nak buat minyak gosok, minyak gosok. Saya buat dia di luar, jadi saya pakai mask. Katalah saya nak buat minyak gosok. Jadi minyak gosok saya nanti jumlahnya ialah 1 kilo. Minyak gosok saya nanti jumlah dia 1 kilo. Jadi 10% daripada 1 kilo ialah 100 gram. Itu maksud dia. Jadi saya kena letak menthol crystal ni dalam anggaran 100 gram untuk dicampurkan dengan minyak, dan hasil akhirnya nanti ialah 1 kilo. Bermakna kalau dah siap dah bancuh minyak, jadi minyak tu kita kena ambil 900 gram dan menthol crystal 100 gram. Jadi dia mencukupkan 1000 gram, iaitu 1 kilo. Itu maksud dia. Paling banyak itulah ya. Jadi kita dah bancuh minyak kita tadi. Kita nak buat minyak serai wangi misalnya, kita dah ada pati serai wangi campur dengan carrier oil, minyak pembawa. Lepas tu kita campurkanlah menthol crystal, dan tidak boleh melebihi 10%. Kurang tak apa. Sebab itu dia bagi tadi 0.2 hingga 10%. Maknanya
Paling kurang pun 0.2, maksimumnya ialah 10%. Maksimumnya ialah 10%. Jadi sebab apa? Sebab dia ada amaran tadi dekat produk ni bahawa dia boleh menyebabkan rengsa pada kulit. Nanti tak pasal-pasal gatal pula kulit kerana guna berlebihan. Jadi begitulah. Kalau untuk hidu nakkan wap dia sebab nak melegakan hidung tersumbat, kita cuba dulu 0.2 ya. Kita ambil air semangkuk, tengoklah banyak mana air tu. Lepas tu kita masukkanlah menthol crystal kita, anggaran 0.2% ke 2% ke, jangan kuat sangat sebab dia akan pedihkan mata. Bila wap dia naik, dia akan pedihkan mata. Menthol crystal ni sangat larut ya, jadi tak perlu panas minyak untuk larutkan dia, tak perlu. Dia sangat melarut. Dan dia ni kalau panas sedikit pun dia sendiri akan larut di dalam bekas dia. Okey, so saya harap perkongsian saya tentang menthol crystal ni memberi manfaat lah ya kepada kawan-kawan di luar sana yang sedang berjuang untuk mengeluarkan produk-produk seperti minyak urut, spray ke apa, balm dan sebagainya. Saya harap ini adalah salah satu panduan ya. Jadi sehingga itu untuk petang ni itu saja. Saya sebenarnya sekarang ni sedang berada di kawasan di tebing Kota Klasik. Di sini ada chalet dan juga sangkaikan, di bawah sana ada sangkaikan di tepi Sungai Perak. Okey ya. Sehingga itu jangan lupa, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan boleh kontak saya bila-bila pun untuk mendapatkan ilmu tambahan. InsyaAllah saya akan kongsikan. Sebab memang niatnya Cikgu Najwa nak berkongsi. Sehingga itu, Assalamualaikum.